الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الظاهرين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahi rahmatnya dan keampunannya kepada kita bersama, insya-Allah. Untuk perhatian pada kita semua, apabila kita sebut istilah solat ataupun diterjemahkan dengan perkataan sembahyang, tapi setengah negeri dia masih sebut perkataan salat, dia tidak sebut perkataan sembahyang. Wallahu alam apa dia maksud dia. Bagaimanapun kita boleh sebut dua-dualah bagi saya. Tak ada lagi bahasa Melayu yang lebih tepat selain daripada sembahyang. Kita nak sebut kata solat itu bahasa Arab, tapi kita dah faham bahawa apabila disebut sembahyang atau solat, banyak hadis-hadis yang menyatakan berkenaan dengan solat maupun juga Al-Quran Karim. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran surah Baqarah juzuk yang pertama, bermula lagi Alif Lam Mim itu, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Sebut kata salat. Di situ kita dapat faham dah tuan-tuan bahawa salat atau sembahyang ini satu perkara yang sangat penting bagi kita. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tanya persoalan yang pertama tentang solat dulu. Jadi apabila kata yang pertama solat, haruslah kita pelajari dan disempurnakan sesempurnanya ibadat solat itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam Quran surah surah Al-Mu'minun ayat pertama dan yang kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya akan mendapat kemenangan orang-orang yang beriman, di mana mereka itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, di mana mereka ini mengerjakan sembahyang khashi'un, sentiasa khusyuk mereka dalam sembahyang. Istilah khusyuk inilah yang payah kita nak dapat 100%. Kalau kita khusyuk dalam sembahyang, termasuk segala ibadah lain juga insya-Allah akan jadi khusyuk, tuan-tuan. Ini kena mintalah kepada Allah ditambah sedikit sebanyak dengan ilmu untuk mendapatkan kekhusyukan. Benda ini, untuk mendapat kekhusyukan ini, dia ada dua perkara. Satu di luar daripada sembahyang kena kita lakukan. Yang ketiga, yang keduanya ialah di dalam sembahyang itu sendiri.
Yang dimaksudkan di luar sembahyang ialah termasuk makan minum kita. Itu luar sembahyang. Dan termasuk juga percakapan kita. Kalau kita biasa bercakap dengan benda yang bukan diperintah dan disuruh oleh Allah, biasanya dalam sembahyang tak boleh dapat khusyuk. Sebab pengaruh dari luar, pengaruh luaran tu masuk ke dalam hati kita sehingga tak boleh nak mendapat khusyuk yang sebenar dari percakapan. Yang keduanya dari segi makan minum, itu sedia kita maklum, makan yang haram, syubhat dan sebagainya. Selain daripada itu ialah apabila kita berwudu, mengambil air sembahyang, ada kaitan dengan kekhusyukan dalam sembahyang. Yang pertamanya ialah kalau kita berwudu, jangan membuka paip air itu lebih besar ataupun air yang melimpah ruah. Jangan ada yang itu. Maknanya perlu berjimat dan berekonomi. InsyaAllah itu satu daripadanya yang di luar. Jangan dibesarkan air kita buka. Ya, walaupun Nabi kata kamu berada di kuala sungai sekalipun, ambil yang sedikit. Jadi tak banyak orang yang beramal yang ini. Saya perhatikan di mana-mana saja, orang mengambil air sembahyang di luar sana, dia buka paip habis, full, melimpah-limpah air. Ketika dia sapu muka itu yang di sini dekat satu baldi, yang keluar membazir. Bila kita kata membazir, dia bukan dalam amalan Islam, bukan soal makan minum, ekonomi biasa saja. Sampai ambil wudu pun masih ada ekonomi. Belajar melatih diri berjimat. Lalu kita jawab, tak puaslah Ustaz, buka air sikit tak puas. Masalah nak memuaskan itu nafsu, syaitan masuk di situ. Nafsu kita, syaitan masuk menumpang. Okey, buka kuat-kuat sikit air. Bukanlah dibayar, free. Biasanya di rumah pun kita tak pandai berjimat. Ini yang menyebabkan sembahyang kita akan tunai dengan wudu itu tidak mendatangkan khusyuk. Ingat, saya ingat diri saya dan kepada tuan-tuan, nak mendapat khusyuk tu, khusyuk, ya. Khusyuk ni apa benda pula? Kalau orang tanya kita, khusyuk ni maknanya kemantapan hati kepada Allah ketika dalam sembahyang. Dari awal takbir sampailah kepada salam. Kerana sembahyang itu kalau kita ambil takrif dia dalam ilmu fiqh, ialah bermula beberapa perkataan, aqwalun wa af'alun. Itu bahasa Arab. Apa saya baca? Aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Sembahyang itu ialah beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu nama sembahyang. Beberapa perkataan dan perbuatan, perkataan yang wajib dan perkataan-perkataan bacaan-bacaan yang sunat masuk sekali dalam sembahyang. Pertama sekali perkataannya yang mesti dilakukan, kalimah Allahu Akbar. Yang ni pun masih kita dengar, belum sempurna lah. Perbahasan yang panjang lebar, saya cerita secara ringkas. Allahu Akbar dia ada 8 huruf. Alif, Lam, Ha, 4.
Alif, kaf, ba, ra. Tak boleh tambah dan tak boleh dikurangkan. Ada huruf yang mati, ada huruf yang baris di atas, ada huruf yang baris yang syaddah dan sebagainya. Beserta dengan sunat angkat kedua tangan kita, tapak tangan ke depan ke arah kiblat ni. Tapak tangan kanan kiri kita ke arah kiblat. Bagi wanita, rapatkan siku dia ke belikat. Allahu Akbar. Dia lelaki sunat buka. Saya buat gurau lebih kurang pasal ketiak orang lelaki ni dia bau wangi. Tak ada lah gurau. Ya, gurau saja. Allahu Akbar. Jangan kurang. Menurut dalam mazhab Syafi'i, dia kena niat dalam masa takbiratul ihram tu. Menurut mazhab Syafi'i, jangan salah faham. Menurut mazhab yang lain, barangkali ada ustaz-ustaz yang mengajar boleh kita niat sebelum dan sebagainya, itu menurut mazhab lain. Jangan kita campur aduk. Kalau mazhab Hambali kita ambil, yes, mazhab Hambali dia niat sebelum takbir lagi, memang hati dia sudah niat aku sembahyang fardu maghrib makmum. Dia takbir itu ambil rukun, lafaz takbir itu dia punya perbahasan dalam mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i, sebab kita tadi begini, jangan keliru. Kita ambil wudu cara Syafi'i, batal wudu cara Syafi'i. Ambillah masuk dalam sembahyang dalam mazhab Syafi'i, batal sembahyang juga menurut mazhab Syafi'i. Jangan kita baca hadis menurut zahir hadis. Selalu yang celaru sekarang ni tuan-tuan, ialah banyak tukang. Macam rumah lah, kita taruhlah kita ada yang di bawah kita ada 10, masuk lagi 10 di bawah kepala lain, bos dia lain. Tentulah rumah tu jadi tak sempurna. Ini perbahasan tauhid sikit. Jadi perlu kita, kalau dah menurut Syafi'i batal, menurut Syafi'i sembahyang, menurut Syafi'i begitulah seterusnya. Kalau boleh, bukan tak boleh, tapi takut nanti kata untuk guru di kampung saya, dia kata jadi untuk lebay kain cicak gitu. Sebelah hitam sebelah putih. Ini orang tua-tua kata, bukan saya kata ya. Tapi biar tertib, tidak menjadi masalah apa-apa pun. Kita dalam mazhab Syafi'i, biarlah kita kekal dalam mazhab Syafi'i. Memang betul pun mazhab Syafi'i pun betul, Hambali pun betul, Hanafi pun betul, Maliki pun betul. Jangan pakai tafsir hadis ikut zahir. Contoh, zahir hadis mengatakan apa lagi? Bila dia sebut, contohnya bila Nabi SAW menyebut bahawa orang yang sembahyang itu adalah dia kekal dalam wuduk itu. Ada seorang hamba Allah, dia kata, saya ambil sembahyang di rumah, belum saya sampai masuk ke dalam kamari ke surau, saya bersalam dengan bini saya dulu, dia tiung di tangan saya dan sebagainya. Bagi sini saya jadi imam. Dia tak berterus terang, ustaz ini terlalu pandai sangat. Tak berterus terang. Yang dia tadi ambil semayang sudah pun bersalam dengan Allah dia tanpa berlapis. Lepas tu dia mari sini, dia semayang jadi imam pula lagi. Ini celaru. Bercelaru bagi orang yang tak faham lagi. Kalau orang dah faham tak ada masalah.
Kerana sentuh wanita menurut Zahab Hamdani, kerana dia tidak ada nafsu. Macam kita sentuh gelas, ada nafsu. Macam kita sentuh seseorang lalu bersentuhan dengan kita, tak ada nafsu. Dalam mazhab Syafi'i batal, tapi dalam mazhab tak. Hambali bernafsu. Orang kata nafsu tu apa dia? Itu pun tak faham lagi. Nak cerita nafsu tu dalam diri kita ni, saya terjemahkan nafsu tu dengan rasa raw, sengah, kau orang Kedah kata. Orang Kedah kata serau. Gitu. Lepas dia serau. Serau apa tua-tua ni? Yes, tua-tua apa ada juga serau, tapi apa? Tak apa nak aku tu dia ada juga. Itulah nafsu. Lepas kalau sentuh dengan nafsu, kata mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i mutlak sentuh batal. Dia yang menyentuh atau kita yang menyentuh dia. Kaul yang pertama. Ada kaul yang kedua, yang disentuh, yang menyentuh saja batal, yang orang yang kena sentuh tak batal. Itu perbahasan dalam Pak Haji lah. Panjang lebar. Saya cerita yang itu saja. Kalau kita nak ikut dalam mazhab Syafi'i, silakan. Jadi kita ada semayang satu jemaah dalam masjid ini semuanya dalam mazhab Syafi'i belaka. Adalah satu dua yang terpencil. Imam baca kunut, kita baca kunut. Ya tak? Itu kita dah pasti dah kita dalam mazhab Syafi'i. Baik. Saya tak nak membahas tentang khilaf mazhab. Kalau kita faham ikhtilafu ummati rahmah, bersalahan pendapat umat aku di dalam bab agama ni adalah menjadi rahmat kepada kita semua. Tapi bukan bergaduh. Bersalahan, kau ini kata begini, kau ini kata begini, kau kata begini. Jadi dia boleh yang ni pun betul, yang ni pun betul, semua betul lah. Ada yang mazhab yang gharib seperti mazhab Siti Aisyah, dan yang kedua yang mazhab Daud Zahiri. Ini tak terkenal. Orang yang mengaji agak tinggi sikit baru berjumpa dengan mazhab Daud Zahiri. Maksudnya dia faham zahir hadis itu saja, zahir ayat Quran dan zahir hadis. Zahir ayat kata begitu, begitulah. Tidak ada takwil-takwil lagi. Tapi dalam mazhab lain semuanya ada takwil-takwil. Baru-baru ini saya di satu masjid. Bila saya menyatakan bahawa nak turun sujud itu, nak turun sujud daripada i'tidal, nak turun sujud itu anggota mana dulu yang kita letak di lantai, di kita semayang. Maka dalam bicara apa ini, maka hendaklah kalau boleh lutut turun dulu. Lutut turun, dua-dua lutut, barulah tapak tangan, barulah dahi. Hujung kaki itu boleh sesudah kita sujud baru kita pacakkan. Seluruh jari kalau boleh, kalau tidak ibu jari itu bolehlah. Wakil. Boleh faham? Turun apa dulu? Lutut dulu. Kata seorang ni, dia ni kepala batu sekila biasa, dia selalu teka dengan orang. Dia kata tak betul, mesti tangan dulu. Lepas tu saya suruh buat. Orang lain lah. Apa tengok pandangan cantik tak cantik, turun tangan dulu. Kalau turun tangan dulu, nampak jelas-jelas macam gajah nak minum air, atau kuta nak turun minum air. Nampak? Jadi cantiknya lutut turun dulu, lepas tu baru dahi. Oh dia tak nak, dia
dia ada hadis begini, dia kata apa nama ni, Hambali kita begini. Itu kata dia lah. Kemudian Syafi'i ini tak ada hadis pun. Itu nampak tak berapa nak cerdik lah cakap kita tahu. Boleh faham? Boleh. Faham ya? Turun lutut dulu baru cantik. Saya dah tunjuk dah dulu. Cuba kita buat. Adik bangun sekejap. Adik. Mari kita tengah sikit. Cuba turun tangan dulu. Turunlah. Nampak lain macam sikit. Tu dia buat cantik juga lah. Cuba turun lutut dulu. Yang kita nak. Turun lutut dulu. Kan cantik. Nampak. Turun lutut dulu. Kalau boleh. Kalau dah tua macam saya ni, dah ada promo sakit lutut dah macam itu, lain cerita. Lain ceritanya. Faham ya? Jadi kalau turun lutut dulu batal sebenarnya, bukan soal batal. Keindahan dan kecantikan sembahyang itu tanda yang itu. Terima kasih. Baik. Jadi untuk mendapat kekhusyukan ni, saya katakan tadi ialah di luar sembahyang, termasuk ambil wudu, termasuk makan minum, termasuk pergaulan, termasuk percakapan, perbualan kita di luar. Jangan merapu. Sebab itu orang hebat-hebat ni nak bukan cakap bohong saja, cakap merapu. No point. Cakap saja-saja seronok-seronok, merapu-rapu gitu. Itu pun juga membawa sembahyang kita tidak khusyuk. Hanya sebab itu para orang yang hebat-hebat zaman dulu, dia bercakap banyak tapi dia ada isi, dia ada maksud, dia nak agama kita. Macam saya ada bercakap, insyaAllah semuanya untuk memahami cara agama banyak juga. Saya cakap dekat setengah jam, ya, tuan-tuan dia dengar saja. Alhamdulillah. Okey. Untuk mendapat khusyuk itu satu di luar, satu yang di dalam sembahyang itu. Ini belum orang cerita sangat lagi. Apabila kita berdiri nak mengerjakan sembahyang berjamaah ke seorang diri ke, mesti diam sekejap di situ. Semua anggota-anggota kita yang lain, tangan, kaki, kepala dan sebagainya, nak membetulkan sopan kan, nak betulkan apa nama piah kita kan, songkok kita kan, berhenti itu dulu. Kita tawajjuh ila Allah, baru takbir. Tawajjuh itu maknanya iaitu kita menghadapkan muka kita, wajah kita hanya kepada Allah sahaja. Itu dia panggil tawajjuh, di luar daripada sebelum takbir. Wajib ke Ustaz? Bukan, untuk mendapat khusyuk sembahyang itu seterusnya. Selain daripada itu ada bacaan-bacaan lah. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maknanya bahasa Melayu, aku minta lindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Itu. Faham ya? Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau nak baca bismillah bukan sambung, terus baca dengan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril sampai akhir. Supaya Tuhan jauhkan dari syaitan dan manusia yang mewaswaskan sembahyang kita. Biasanya kita sembahyang ni kalau buat waswas tu tuan-tuan, takbir saja dekat dengan 10 kali. Allah belum jadi lagi. Allah belum masuk. Allah belum juga. Sampai imam dah habis baca Fatihah dan kita belum masuk lagi. Dah macam mana lah akhir tu Allah masuk pula. Ini dipanggil was-was. Orang Sabah panggil waswis. Ya imam dia ni orang Sabah, dia tahu lah. Waswis. Was-was lah, kita panggil was-was, dia panggil waswis. Tak apa-apa dia.
Jadi apa yang kita nak tekankan di sini supaya mendapat khusyuk dalam seterusnya sampai ke salam kalau boleh. Tapi dalam celah-celah itu dia pergi ke inilah hati liar namanya. Hati ini lebih liar daripada sesuatu yang liar. Baru saja masuk dia syuk dia pergi. Betul tak? Ada tak? Kata pergi ke mana dah? Dia syuk dia pergi kepada tempat yang kita suka dalam dunia. Sebab itu jangan kita suka dalam dunia ini melebihi daripada suka kasih kita kepada Allah. Gitu. Kalau kasih kepada perniagaan, contoh dia. Bila kita sembahyang suruh dia pergi kepada perniagaan kita untuk kalau kita hilang anak kunci kereta kita, dalam sembahyang tu dia ingat dia boleh cari di mana dia letak. Itu bukan khusyuk lagi. Itu namanya lalai. Inilah yang dimasukkan dan ditakuti dalam sembahyang kita disebut Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yang mana sifat sembahyang mereka ini sahun, lalai. Bahaya neraka wail Tuhan sebut. Di sini perbahasan ulama yang panjang lebar. Tengok karamat ulama. Kita ni bukan ulama, pula dalam semaknya. Masuk dah? Ya. Kita cari dulu ya.
Baiklah, muslimin dan muslimat, itu kita kata dalam sembahyang untuk mendapat khusyuk yang tadi saya sebut. Sebelum masuk dalam sembahyang itu ada tawajjuh. Ini dalam bahasa Arab kita tawajjuh ni ialah maknanya kita menghadapkan muka kita, dada kita, segala anggotanya, segala gerak-gerik kita, tidak ada yang lain lagi. Kalau sembahyang nak masuk sembahyang masih tergaru-garu, masih apa lagi macam-macam, ini boleh kemungkinan tak dapat khusyuk yang sebenar. Sebab itu saya cerita banyak kali dalam tazkirah saya saya sebut bahawa orang-orang yang khusyuk zaman dulu ni sehingga orang kiri kanan dia pun dia tak cap siapa. Oh, khusyuk semua. Sebenarnya jemaah dulu satu baris tu kiri kanan dia tak tahu siapa. Walaupun dia kenal orang tu di luar, tapi dalam masa sembahyang, Masya Allah. Ini. Tapi ialah Allah Maha mengetahui kelemahan kita, janganlah kita bimbang. Dah Tuhan sebut tadi, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sembahyang. Lil musallin, milik orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, mereka itu lalai ataupun ghafil, lalai daripada dalam sembahyang mereka. Oleh itu kita cuba berusaha sedaya mungkin jangan sampai jadi lalai. Sebab itu kita sudah sebelum nak kabir baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Satu, ya Allah ya Tuhan, aku berlindung dengan syaitan yang direjam. Sebab syaitan itu dia mari usik juga kita nak sembahyang, tuan-tuan. Dia usik kita nak sembahyang tu kadang-kadang okey dah masuk tu, Allahu Akbar. Lepas tu dia mari dia angkat dagu kita suruh tengok ke atas lah. Dia pusing kepala kita suruh tengok ke kanan ke kiri. Syaitan ni dia kerja, dia nak merosakkan. Tu kena faham situ. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Itu tujuan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan membaca qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Di situ kita kena baca bismillah lah. Pasal nak baca qul a'udzu birabbin nas kena baca bismillah. Hukumnya tuan-tuan makruh kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim nak sembahyang. Itu. Jangan baca secara sekerat tu saja. Walaupun Nabi sebut setiap baca setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, zahir hadisnya bahawa aktar dia adalah laksana lembu yang terpotong ekor. Mana qalilul barakah, kurang berkat. Jadi kita baca bismillah di sini kerana Nabi tidak baca bismillah sahaja. A'udzubillah memang Nabi suruh buat, dan kalau baca juga bismillah, baca qul a'udzu birabbin nas maliki sampai akhir. Minta lindung dengan Allah daripada syaitan dan manusia yang mewaswaskan hati anak Adam ataupun manusia. Sebab itu di dalam sembahyang kena rapat kasar. Nabi telah berkata dalam hadisnya yang bermaksud, rapat kasar, aku sesungguhnya aku nampak syaitan duduk bergelik di antara kamu, duduk di celah-celah kamu. Nabi boleh nampak syaitan kan?
Jangan kita buat apa. Allah bagi dia perlihatan syaitan tu berupa manusia macam orang nak sembahyang juga. Dia masuk ke celah-celah tu, gelik orang kata. Lepas lebar sebab itu kita dapat asal sehingga bertemu bahu. Itu satu takrif. Setengah takrif lagi ialah rapat sampai bertemu kelingking kiri kita dengan kelingking kanan dia. Kelingking kanan kita bertemu dengan kelingking kiri dia. Itu satu takrif. Sebab itu kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, bila berhimpit tu, dia tu rapat tu pergi pelaga jari tu. Kita buat lari dia impit lagi. Kadang-kadang kuku pula panjang pula. Allahu Akbar. Ya. Tadi berbalik pada beberapa dalam handset Tuan Haji tadi. Boleh saya terangkan sedikit. Yang saya pernah nampak ada satu pandangan dalam aliran pahaman ini luar daripada mazhab yang saya faham. Bila dia takbir, dia sebut Allah, dia mesti buat bulatan. Itu ada. Misalnya Allah tu yang mencipta langit bumi, bukan? Alam. Allahu Akbar. Dia buat bulat gitu. Itu saya pernah jumpa. Balik mikir mana orang tua dah di Mekah, bukan di Masjidil Haram, di masjid kecil. Kita sini surau lah, tapi dia panggil masjid sembahyang Jumaat juga situ. Allahu Akbar. Bila sami Allah pun dia buat juga. Sami Allahu liman hamidah. Nak turun rokok tak nampak pula dia. Kali dia buat kecil-kecil tu tak tahu pula. Allah dengan jari dia apa kan? Jangan biasa belah tuan-tuan. Balik rumah, balik hotel tu fikir, mana orang tua ni ambil? Nak tanya kawan-kawan, semua biasa je lah. Betul. Nak tanya siapa? Banyak buat selawat, banyak ini, ya Allah ya Tuhan, tolonglah ingat di mana aku belajar ni dulu. Pernah saya belajar, masa dengar lah, sepitah lalu cerita. Rupa-rupanya ada pandangan atau kaul yang membuat begitu. Tapi yang pusing kaki apa semua itu tak ada. Nampak tu? Sebab itu dia tahiyat, at-tahiyyat asyhadu an la ilaha illallah, dia buat ini, dia buat bulat. Gitu. Bukan begini tak ada. Allah tu maknanya dia ikut alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang memerintah sekalian alam. Ini alam bagi pandangan itu. Tuan-tuan jangan buat. Belajar sikit dari saya tu buat selalu. Saya tak suruh buat. Nanti pejabat jais pula boleh tanya saya pula, Ustaz mengajar mazhab apa? Jangan begitu ya. Bukan kita takut, tidak. Nak ceritakan ada. Begitu. Maklumlah pahaman manusia ni daripada Nabi juga asalnya. Dia tak tengok, dia faham saja. Tafsiran faham tu dia. Bila sebut Allah, buat alam. Kita tak ada akak jari saja. Akak jari ini tanda Allah itu satu. Iqrar bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah, wa tasdiqun bil qalbi, tasdiq dengan hati, wa amalun bil jawarih. Ini wakil anggota kita telunjuk ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tambah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Ada yang begini-gini saja. Kalau orang Arab boleh kata kebanyakan kalau dia tak sembahyang tu tahiyat tu dia begini. Ada naik turun gitu saja. Ada juga. Ada yang bergedik-gedik ni. Bergedik ni faham tu. Balik. Ada. Jangan kita salah. Kalau ada kaul begitu kita tak salah. Ni yang sampai kaki silang-silang tangan macam dia itu tak ada. Itu mungkin salah faham di dalam ajaran sembahyang Muslim. Wallahu a'lam.
Sebab itu muslimin dan muslimat sekalian, itu di antara lain kita nak mendapat khusyuk, selain itu kita minta kepada Allah. Wa salatana salatal khashi'in. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah. Satu daripadanya, Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hujung tengah-tengah. Wa salatana salatul khashi'in. Ya Allah, jadikanlah sembahyang kami sembahyang yang khusyuk. Kemuncak khusyuk tu fana, itu tinggi. Ketika khusyuk, dan makna khusyuk di situ ketika bagi orang yang wali-wali Allah, para nabi dan para rasul, fana dia panggil. Fana maknanya binasa dunia ini. Alam ni tak ada lagi ingatan dia langsung. Itu makna fana. Di mana tempatnya dalam sembahyang dia fana segala dunia. Bukan kita, kalau kita sembahyang bukan fana, nak lagi ada. Sebab itu jangan, pertama sekali saya nak pesan diri saya juga, jangan cinta kepada dunia, cinta kepada manusia, cinta kepada bini saja sampai nak tinggal tak boleh, itu bahaya. Cinta melampau dia panggil. Bukan tak boleh sayang, sayang boleh, dapat tak sayang bini, kata Allah yarhamkira, sayang, tapi yang sayang itu dia akan berpisah dengan kita juga. Nama kata dunia, alam ni akan berpisah. Sama ada kita yang pergi ataupun dia yang binasa. Bila kita pergi tak ada apa yang dibawa selain daripada tumpuk, kalau orang bagi 3 lapis kain putih, itu saja. Baju pun tak ada, pakai balut begitu je. Kalau perempuan gagah-gagah dia pergi juga baju, itu baju jahit tak sudah. Tengok kan, simbol daripada dunia. Tak ada apa yang kita nak banggakan sangat. Sama ada dunia berupa harta benda, berupa pangkat kedudukan dan sebagainya. Yang ada hanya Allah, yang harus fokus kita segalanya adalah untuk Allah. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Begini, InsyaAllah kalau ada lapang kita akan sambung lagi kajian yang macam ini, kerana masih lagi kelemahan saya dan kelemahan kita semua dalam mendapat kekhusyukan yang sebenar-benarnya dalam sembahyang. Cakap mudah, tapi nak dapat itu yang paling sulit sekali. Tadi panduan sudah bagi, sama ada di luar sembahyang kena jaga juga, dan di dalam sembahyang, sebelum masuk sembahyang dan di luar, di dalam sembahyang kita kena jaga juga. Dan kalau boleh kita faham apa yang kita baca. Imam baca ayat kita faham, itu tinggilah. Bila kita masuk sekolah Arab ni, ya dah. Macam ayat yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi, ayat cakap masalah amanah, masalah tunai amanah, kewajipan. Kita faham secara umum pun boleh. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum 'an salatihim khashi'un. Dia baca ayat, kita faham. Itu pun boleh mendapat khusyuk. Terutama sekali kita baca Fatihah, kita faham Fatihah itu. 7 ayat jangan sampai tak faham langsung. Ini kelemahan kita lah, pasal tak tambah ilmu. Boleh faham, boleh tambah ilmu ni. Boleh tambah kalau Ustaz dah tua-tua. Nak mati pun dia boleh tambah lagi tuan-tuan. Jangan dah tua. Wallahu a'lam. Bolehlah. InsyaAllah sambung lain kali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa yaqulu mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na 'allamna wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna rahman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أرنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا كان زهوقا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. تقبل الله.